Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan ta'lim kita, tawsiyah kita, tazkirah kita fi hadhihi al-lailatul mubarakah bi qira'ati ummul kitab al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau surau diri Jumaat istilahnya, tuan-tuan guru, asatidzah al-kurama wal muhtarimin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama menyambung balik kuliah kita berkaitan dengan al-fitan fi yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat, yang telah disusun oleh Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala anhu, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, ay fid darid dunya wal akhirah. Amin. Jadi bab kata jemaah tadi lama sangat dah ustaz tak datang. Itu standard lah, mana-mana ustaz masuk pun ya, 7 bulan, 8 bulan. Di sebelah Selangor pun belum ada mula lagi. Ustaz bulan depan tu tak tahu bila tu dia. Jadi lepas September ke lepas Oktober pun kita tak tahu, kita pun faham. Dan ada juga jemaah yang belum ada kekuatan nak datang ke surau. Bukan lagi trauma, memang takut sungguh dia kata. Kalau tak jemaah kat rumah, tak jemaah kat surau, jemaah kat rumah pun dah okey kan. Jangan langsung tak semayang sudah. Ini berat lah. Surau tak datang kerana takut jemaah, kat rumah pun tak semayang, itu berat. Sekurang-kurangnya jemaahlah untuk isteri dan anak-anak. Satu peluang yang saya rasa tak pernah berlaku dalam riwayat hidup kita, menjadi imam dan khatib semayang sunat hari Aidilfitri dulu. Ada yang tak terbaca tuan-tuan ya, gigil. Lelah bagi ke anak. Itu pun kalau anak boleh, tidak bagi ke menantu. Pakat semua tak boleh, semayang sunat raya je lah pun. Itu pengalaman paling kurang tidak mengajar kita lah dalam tempoh PKP. Dan saya juga dan kita juga para asatidzah dan EJK Masjid Surau seluruh Malaysia sedia maklum, tak lama sebelum isyak kena mula. Jadi dalam tempoh yang dah agak lama ni, sebenarnya saya pun dah lupa berhenti kat mana tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah lupa. Kalau tuan-tuan ingat hebat. Cuma pada andaian kita, tajuk yang terakhir yang kita berhenti sebelum PKP bulan 3 dulu, istilahnya kita berhenti siapakah yang terkesan dengan hari kehancuran dan kemusnahan dunia itu. Jadi sebelum kita mulakan tajuk itu, hari ni, malam ni dan mungkin pada minggu hadapan juga, bismillah, orang kata kita panaskan enjin. Ngaji pun kena panas enjin tuan-tuan. Tu masuk robah habis. Jadi tajuk kita Al-Fitan fi Yaumil Qiyamah, ataupun disebut terjemahannya huru-hara hari kiamat. Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala anhu telah menyusun, bagi siapa yang ada kitab, alhamdulillah, apa dia, Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala anhu
menceritakan bermula daripada yang dikatakan kiamat itu sendiri, kemudian tanda-tandanya, kemudian peristiwa berlakunya kiamat, ma ba'dal qiyamah, apa selepas kiamat, yang dikatakan alam barzah itu walaupun tak banyak mana, dan hari kebangkitan. Al-qiyam itu qama yaqumu, al-qiyam bangkit. Al-yaumul qiyamah itu hari kebangkitan, iaitu hari manusia dihidupkan untuk kali yang kedua. Tajuk ni juga kita dah muzakarahkan panjang lebar suatu masa dahulu apabila kita membincangkan berkaitan dengan ajabuz zanab. Kalau tuan-tuan masih ingat, 3 tahun sudah, yang berkaitan dengan ajabuz zanab, iaitu yang disebut dalam bahasa Melayu kita tulang sul. Minhu yurakkab, minhu khuliq, kata Nabi, wa minhu yurakkab marratan saniyatan. Minhu daripada ajabuz zanab itu, daripada tulang sulbi itu, khuliqa. Kita semua ni, maksud kita ni manusia lah. Minhu khuliq, kita itu dijadikan. Wa minhu, dan daripada tulang sulb itu, yurakkab, rakkaba yurakku, tarkib tu, yurakkab itu maksud disusun balik daripada tulang sulbi itu. Maknanya waktu kita masuk dalam alam barzah besok, semua kita akan melaluinya. Keseluruhan yang ada pada manusia itu akan hancur fizikal, kecuali tulang sulbi itu, dia tak hancur. Daripada tulang sulbi itulah pula diproseskan balik untuk kali yang kedua kehidupan manusia itu, dan ditiupkan balik roh kepada jasad yang baru dibentuk itu, tarkib itu tadi. Ini kita ringkas-ringkas saja. Kemudian dibangunkan, yang kita baca dalam surah Yasin itu, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man ba'athana min marqadina hadza. Dalam surah Yasin kita baca tu, siapa yang membangunkan kami, memba'athana, menghidupkan kami, min marqad, tempat perbaringan. Marqad ni raqadha, ataupun tempat tidur. Dia ada beza istilah. Nama yanamu, perkataan nama yanamu ni banyak digunakan pakai di sebelah Masyariqul Arabi, di sebelah timur negara Arab. Adapun di sebelah Tunisia, Jazair, dia tak kata tidur tu nama yanamu, dia kata raqadha, tidur. Aina targud, di mana kamu tidur. Jadi itu bahasa Arab ni, istilahnya itu. Banyak perkataan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sama. Man ba'athana min marqad, siapa yang membangunkan kami daripada tempat tidur ni, yang kita baca dalam surah Yasin itu. Jadi dalam kitab Huru-Hara Hari Kiamat, Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ada diceritakan, ya, bermula daripada kehancuran. Kita termasuk tajuk itu insya-Allah. Kemudian kita membicarakan tentang siapa lagi yang terkesan selain daripada manusia sewaktu kehancuran itu, ya. Kemudian dibangunkan dan sampailah kepada Yaumul Mahsyar, dihimpunkan manusia. Jadi tajuk yang kita baca ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang sebenarnya. Dan saya rasa kitab tu tak sampai pun separuh lagi kita muzakarah. Tambah pula kita ambil daripada kitab-kitab lain, tajuk-tajuk lain untuk dibagi hadam betul-betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah nak tengok kitab yang paling ringkas berkaitan dengan tanda kiamat yang telah disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam, ya, Al-Banjari belakangnya. Jadi itu nipis saja kitabnya, dia membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Ada banyak sebenarnya kitab-kitab turas yang menyusun berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ni. Dan juga yang terkini, yang tak silap saya, Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, warna kuning tak silap saya kitabnya, lebih kurang dalam tak sampai pun 100 muka surat. Yang kita ni dekat hampir 600 muka surat. Saya tengok kalau tak silap saya, betul je, ada dekat 600 lebih. Yang terakhir sekali 589 dekat 600. Masya Allah, tabarakallah, bila nak habis wallahu alam. Jadi apa selepas itu? Selepas daripada hari
mahsyar itu menuju ke as-sirat dengan al-kausarnya apa semua. As-sirat, syurga dan neraka. Cerita pula syurga dan isi kandungannya, dan juga neraka dan isi kandungannya. Jadi kita tidak sekadar membicarakan asyrat, tanda-tanda kiamat, sama ada yang kecilnya ataupun yang besarnya, bahkan sampailah manusia itu menuju kepada syurga, alhamdulillah, ataupun wal'iyadzubillah bagi al-kafirun dilemparkan ke dalam neraka. Jadi proses kita membicarakan muzakarah kita ni panjang, tuan-tuan. Nampak macam bersantai, tapi ianya cukup baik untuk kita memperbaharui, istilahnya keyakinan kita. Kita kena perbaharui selalu keyakinan kita, ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berada pada tahap yang sama, bahkan semakin hampir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ni, di mana kita nak mula, yang saya katakan tadi, kita ulang kaji baliklah. Di mana-mana pun saya baca yang sama, untuk bulan ini, 2-3 surau baru, termasuk ini yang ke 1, 2, 3, ini yang keempat. Yang keempat istilahnya, yang lain belum mula lagi. Ada yang suraunya pun dah roboh istilahnya. PKP ni nak renovation maksud saya. Ustaz tunggu kami buat renovation, atap semua roboh habis kata dia. Tak apa dah, kata dah siap untuk panggil balik kata. Okey, tak ada masalah. Dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah, bagi siapa yang ada buat catatan, kita akan terus kepada ayat yang nak bawa, kenapa kita bincangkan tajuk yang dikatakan Al-Qiyamah Asyratuha. Kenapa kita bincang tajuk ni sampai dalam alam barzah, sampai ke dalam alam kiamat istilahnya, dan yang seumpama dengannya. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dan berfirman, ayat yang ketiga, kita ambil sebahagian daripadanya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat yang kita nak muzakarahkan ni, tanggungjawab kita sebagai seorang muslim mukmin, baik lelaki baik perempuan, berat sebenarnya. Kalau kita faham betul-betul maksud ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wida', haji perpisahan. Al-yawm, pada hari ini, iaitu pada hari diturunkan ayat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad pada Hajjatul Wida', haji perpisahan, yang mana tanggungjawabnya berat. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dan berfirman, akmaltu, telah aku sempurnakan. Telah Allah sempurnakan. Dan berkaitan kamala. Akmala, dia lebih daripada 3 huruf. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, asal-asal perkataan dalam bahasa Arab tu semua 3 huruf. Bila dia lebih daripada 3 huruf, dia kata sirah mubalaghah secara umum. Satu perbuatan yang ada maksud yang lain. Antaranya bermaksud ketaatan, satu perbuatan yang menunjukkan melampau-lampau, satu perbuatan yang menunjukkan berpanjangan, satu perbuatan yang menunjukkan ketaatan, dan yang seumpama dengannya. Itu kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata akmala, iaitu akmaltu atas sirah al-madhi, telah aku sempurnakan. Apa yang Allah Ta'ala sempurnakan? Lakum, bagi kamu, hai orang-orang Islam. Yang ada zaman tu, waktu ayat ini turunkan, para sahabat.
radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat yang ada yang dapat ayat ini pada zaman tersebut. Jadi adakah ayat ini sekadar kepada para sahabat? Dah. Ayat ini juga terpakai pada kita. Kita umat akhir zaman. Ini kata berat ni. Al-yawm, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan bagi kamu, wahai umat Islam. Orang Arab Quraisy zaman tersebut, Nabi yang dikatakan as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in, jumlahnya 124,000, bahkan mungkin lebih, tak terkira banyaknya. Yang hadir itu suatu hajjatul wida' itu pun ramai. Itu belum lagi kira kibarus sahabah yang duduk sekitar Taifnya, Makkahul Mukarramahnya, Madinah Munawwarahnya, yang tak sempat nak berhijrah, yang tak sempat nak mengerjakan hajjatul wida' pada zaman tersebut. Belum lagi ambil sirarus sahabah. Nak tahu kategori itu pula kena bincang bab lain lah. Yang dikatakan kibarus sahabah, sahabat yang besar siapa dia, sahabat yang kecil siapa dia. Jadi ayat itu ditujukan pada waktu tersebut. Allah Taala kata telah sempurna bagi kamu, wahai orang-orang Islam waktu itu, dan juga kalau kita, termasuk kita, dinakum, agama kamu. Dinakum, agama yang dikatakan agama di sini pun kita kena faham betul-betul. Dalam keadaan kita umat akhir zaman ni, apabila ada di kalangan umat Islam yang jahil akhir zaman ni mengatakan dan terpalit mengatakan semua agama adalah sama. Jaga-jaga tuan-tuan. Ini berat ni. Bila kata semua agama itu sama, apanya yang sama? Sebab dalam surah Al-Kafirun Allah Ta'ala ingatkan kita, lakum dinakum. Ini sekarang ni ada gerakan untuk menyamaratakan agama-agama lain dengan agama-agama Islam. Semua sama, kata dia. Jangan tuan-tuan. Ini melibatkan masalah akidah kita. Agama tak sama. Lebih parah lagi kalau ada pula di kalangan orang Islam sendiri yang kata, kamu berdoa pada Tuhan kamu, saya berdoa pada Tuhan saya. Oi, ada ke Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala? Ini bukan ni. Bab akidah tuan-tuan, jangan senang lepas mulut cakap apa benda kita suka. Tak boleh. Kalau sekadar kata bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, tak apa lagi. Dia ada sempadannya itu, landasannya daripada Al-Quran. Tapi bila ada orang kata kamu berdoa pada Tuhan kamu, saya berdoa pada Tuhan saya, jadi kita mengelirukan orang kafir. Oh, ada Tuhan lain ke? Mana aku betul lah kata orang kafir. Aku berdoa pada Tuhan aku, kamu berdoa pada Tuhan kamu. Tak, tuan. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah tu Tuhan saya dan Tuhan kamu. Tuhan seluruh alam. Yang kita duk baca dalam surah Al-Fatihah tu, Rabbul Alamin. Dah tak ada Tuhan lain. Ini kita nak bincangkan betul-betul nanti sampailah insyaAllah pada tanda-tanda kiamat. InsyaAllah tuan-tuan. Nak bagi faham betul-betul ni. Kita zaman PKP ni katanya mungkin sehari dua lagi, tak tahulah dilanjutkan ke. Jangan tambah D sudah tuan-tuan. Jenuh kita. Cuti pula balik. Tahun depan lah pula masuk kuliah. Jangan ada D tuan-tuan. Dalam tempoh-tempoh ini kita duk muhasabah balik ketauhidan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dikatakan umat akhir zaman tu kita lah tuan-tuan, bukan ada umat lain pun. Ini apabila kita tidak merasakan kita lah umat akhir zaman tu, ini jadi masalah sekarang ni. Ya. Dibuat kajian di mana lemahnya umat akhir zaman ni dalam konteks dan senario kita orang Melayu lah. Bangsa lain tak boleh tu, dia ada pendakwah dia sendiri. Kalau orang Arab lah.
Kalau orang istilahnya orang-orang kalau dipecah-pecahkan negara Arab tu orang Mesir lah, pendakwah mereka. Kalau orang Saudi lah, dan yang seterusnya. Dalam konteks dan senario kita di Malaysia ni, kita nak menguatkan balik jati diri kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kita nak mula balik? Sebab ada yang muzakarah dan berkata, istilahnya membicarakan tajuk-tajuk asyratul qiyamah dan alamatul qiyamah dan ayatul qiyamah itu sikit-sikit cukup, kata dia. Sedangkan Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala anhu menganjurkan daripada permulaan tanda kiamat sampailah kepada yang seterusnya dibicarakan dan dimuzakarahkan untuk menjadi renungan kepada umat akhir zaman. Wallahu a'lam. Al-yaum, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan bagi kamu dinakum, agama. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata dan berfirman, apa dia? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diredai, agama yang nak dianuti itu ialah agama Islam. Maknanya agama lain tak termasuk dalam skop perbincangan dan muzakarah kita. Apa-apa pun agama Islam. Dia tidak membicarakan daripada perspektif agama-agama lain, walaupun pengikut dan penganut mereka mengatakan agama mereka lah yang benar. Sedangkan dalam Al-Quran, daripada bermula surah Al-Fatihah, bahkan daripada Al-Basmalah sampailah akhir suratul Nas, itu menceritakan agama yang sebenarnya, Tuhan yang layak, yang sebenarnya untuk disembah, dan Nabi untuk akhir zaman ni, semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan detail kepada umat ini untuk kita fahami betul-betul yang dikatakan agama Islam itu, yang dikatakan ketauhidan kepada Allah, yang dikatakan hari kebangkitan dan yang seumpama dengannya. Semua diceritakan detail, sempurna. Bermula daripada ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Timbul persoalan bila dikatakan pada hari ini, waktu ayat ni diturunkan, adakah sebelum daripada agama Islam ini agama tidak sempurna? Timbul persoalan. Kalau tuan-tuan muzakarah, tengok dalam mana-mana kitab tafsir ataupun huraian-huraian para asatidah dan para ulama kita, timbul persoalan, adakah sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama itu tidak sempurna? Sebelum menjawab persoalan tersebut, hendaklah kita faham ayat ini, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ni di surah Al-Maidah, bukannya ayat yang terakhir sekali diturunkan dalam siri nuzulul Quran. Ini kena faham betul-betul. Saya pernah ditegur suatu masa dahulu apabila waktu berkuliah berkaitan dengan ayat yang terakhir sekali diturunkan di sebuah masjid, istilahnya, bukan di sini, tempat lain. Dia kata, Ustaz, yang kami tahu ayat yang terakhir sekali diturunkan ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia gini, boleh rujuk dalam kitab Ulumul Quran, kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, At-Tibyan fi Ulumul Quran, dan mana-mana kitab Ulumul Quran secara umum akan menceritakan pada kita ayat yang terakhir sekali diturunkan bukan ayat ni. Ni pegang betul-betul tuan-tuan. Mungkin saya pernah sebut, mungkin tuan-tuan lupa, kita ulang balik. Namun pun hari ni kita nak muzakarah, ingatkan balik di mana kita berhenti. Sebelum itu kita murajaah kembali tajuk-tajuk berkaitan dengan urusan agama ni. Ayat yang terakhir sekali diturunkan daripada bermula ayat yang pertama itu, surah yang pertama, suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang pertama tu
Dan ayat yang terakhir sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah daripada surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat yang terakhir sekali diturunkan. Rujuk balik kitab Ulumul Quran. Kita tak nak kupas itu panjang-panjang. Kenapa? Dalam kitab Ulumul Quran diceritakan selepas ayat itu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu Nabi wafat ada yang mengatakan 3 hari selepas itu. Ada yang mengatakan kurang daripada seminggu, mudah kata. Ayat surah Al-Baqarah. Adapun ayat daripada surah Al-Maidah ni, al-yawma akmaltu lakum ni tadi ni, ada yang mengatakan lebih daripada 30 hari. Lebih daripada 30 hari baru baginda wafat. Jadi apa maksud ayat yang terakhir? Para ulama mengatakan ayat yang surah Al-Maidah ni bukan ayat terakhir yang diturunkan. Ayat ini adalah ayat yang terakhir berkaitan dengan hukum hakam yang diturunkan. Itu betul. Ada beza sikit Ayat ini adalah ayat yang terakhir berkaitan dengan hukum hakam. Kan kita ada hukum hakam, wajib, haram dan yang seumpama. Hukum hakam itu ya betul. Tapi ayat yang terakhir bukan ni. Itu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tengok surah Al-Baqarah. Jadi kita bukan nak bicarakan situ ni, kita nak bicarakan ayat ni. Jadi cuma tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ayat ni diturunkan, ada lagi ayat yang lain yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, iaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, surah Al-Baqarah. Baik, kembali. Ayat ni berkaitan dengan kesempurnaan agama itu. Timbul persoalan, adakah agama-agama yang datang sebelum daripada ini tak sempurna? Nak membicarakan tajuk ni tuan-tuan, dalam keadaan PKP ni 40 minit lebih kurang, tak sempat lah kan. Kita akan sambung pula insyaAllah kan. Orang kata panas enjin, ini pun baru nak duduk tuan-tuan tak pandai mana lagi. Orang kata baru renggang-renggang otot kata orang. Apabila dikatakan agama yang terdahulu tak sempurna, dia gini, kitab-kitab terdahulu, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa AS. Begitu juga dengan suhuf yang kita duk baca suratul A'la tu, suhufi Ibrahim wa Musa. Dan juga kepada nabi-nabi yang lain, suhuf-suhuf yang lain. Apa pula beza kitab dengan suhuf? Kalau suhuf ni lembaran-lembaran, mana kertas-kertas ataupun beberapa helaian sahaja yang diturunkan. Kalau kitab tu banyak sikit, tebal lah dia. Dalam keadaan Taurat, Zabur dan Injil itu mengatasi lembarannya dengan as-suhuf, semuanya itu, hukum hakamnya itu, perkara yang dibicarakan itu tak sempurna. Memang tak sempurna. Tak sempurna. Berbeza dengan Al-Quran ni, turunnya sempurna. Kita nak bicarakan ni, kesempurnaannya itu. Dan tanggungjawab kita sebagai umat akhir zaman, tanggungjawab sebagai seorang Muslim mukmin tu berat, tuan-tuan. Istilah mudah kata, kalau ikut kata kawan saya, kita dah tak ada masa nak main-main ni sebenarnya. Yuya, dah tak ada masa dah sebenarnya. Tanggungjawab kita bermula daripada ni. Masuk pula tanda, orang kata, ada yang katakan virus COVID-19 ni di antara tanda-tanda kiamat. Itu wallahualam. Yang penting tu musibah akhir zaman lah tu. Kalau kita bicarakan pula, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar para asatizah menyebut, Nabi kata apa? Ditimpa satu penyakit pada umat akhir zaman yang dikatakan al-wahnu. Mungkin pernah dengar istilah tu, wahnu tu. Ejaknya macam mana? Waw hanun. Kalau dibaca sekarang, Wuhan benda dia. Ya Rasulullah, apa itu al-wahnu?
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa dia? Suka sangat pada dunia dan takut nak mati. Macam mana Rasulullah boleh sebut perkataan al-wahnu itu kalau terjemahkan sebagai wuhan, wallahu alam. Itu mukjizat ya tuan-tuan ya. Lairi tajuk kita ya. Jadi sebagai umat akhir zaman, tanggungjawab kita ni berat. Di mana kita nak mula? Umat yang dahulu tak sempurna kerana keperluan zaman dulu tak sama dengan keperluan sekarang. Umat-umat yang terdahulu, contoh sembahyang mereka tak sama macam kita, 5 waktu sehari semalam. Umat dulu sembahyang mereka mungkin subuh saja, mungkin zuhur saja, mungkin asar saja, mungkin maghrib saja. Umum, tak kira buat mana. Mungkin isyak saja. Dalam satu kitab yang pernah saya baca berkaitan dengan bab solat ni tuan-tuan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam sewaktu mula-mula diturunkan di atas muka bumi ni, mula-mula waktu tu siang, tiba-tiba malam gelap begitu. Oh sudah, kata Nabi Adam, apa jadi ni? Tadi cerah nampak semua, ni dah gelap. Zaman tu pula dia mula-mula turun atas muka bumi ni, mana ada lampu, torchlight pun tak ada. Kebetulan malam tu agaknya bulan pun tak nampak agaknya. Jadi Nabi Adam alaihissalam tunggu. Itu saya tambahlah, waktu tunggu tu nak kata lama dia tunggu. Tak muncul-muncul matahari. Disebabkan terlalu takut dengan kegelapan malam, kata kitab tersebut, Nabi Adam alaihissalam pun mengerjakan sembahyang. Elok-elok sembahyang, matahari pun terbit. Itulah sembahyang yang pertama Nabi Adam alaihissalam di atas muka bumi itu, yang dikatakan sembahyang subuh. Wallahu a'lam. Jadi syariat zaman tu berbeza-beza, tak sempurna. Contoh lain, anak Nabi Adam alaihissalam kan dilahirkan anak sepasang kembar. Oleh kerana zaman tersebut manusia dan zuriat masih lagi belum ramai, maka pasangan kembar A contohnya berkahwin dengan pasangan kembar B. Mana yang ni dia sepasang lelaki perempuan, silang kata orang. Itu zaman tu sesuai. Zaman sekarang jangan dibuat, kerja dek parang orang tuan-tuan ya. Sebab syariat tu berbeza. Nak kata agama yang dibuat dulu sesuai, sekarang dah tak sesuai. Sebab itu sempurna sekarang ni berbeza dengan sempurna dahulu. Boleh faham ya? Sempurna agama sekarang ni yang buat hukum makam tadi. Apa lagi? Sebelum datangnya agama Islam ni, umat-umat yang terdahulu mereka sembahyang menghadap ke mana? Bukan ke Masjidil Haram, bahkan ke Baitul Muqaddis. Jadi pada kira kesempurnaan itu di sini, kat Masjidil Haram, bukan di Baitul Muqaddis, sesuai zaman tersebut. Jadi itu yang dikatakan sempurna agama itu zaman turunnya ayat ni. Sedikitlah untuk kita maklumkan ya, kenapa dipindahkan antaranya Baitul Muqaddis kiblat umat akhir zaman ni daripada Baitul Muqaddis ke Masjidil Haram yang ada sekarang ni. Di antaranya kata para ulama, sewaktu malaikat mula-mula diperintahkan untuk berada di atas muka bumi ini, teringin sekali mereka itu, para malaikat itu bertawaf sebagaimana mereka bertawaf di Baitul Ma'mur. Kan malaikat itu bertawaf di Baitul Ma'mur ya, di atas langit sana, di Sidratul Muntaha. Mereka bertawaf itu istilahnya Baitul Ma'mur tadi. Jadi malaikat yang ada di atas muka bumi ingin bertawaf. Malaikat ni di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kerja mereka sentiasa beribadat. Tak ada kerja lain dah, mereka beribadat je. Jadi yang ada di atas muka bumi ini bermohon dan meminta pada Allah, ya Allah, jadikan satu tempat kami di atas muka bumi ini supaya kami boleh bertawaf sebagaimana kami bertawaf di Baitul Ma'mur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat agar meletakkan satu batu tanda je pun, betul-betul di bawah Sidratul Muntaha itu
itu Masjid Haram yang ada sekarang ni, supaya mereka boleh bertawaf sebagaimana mereka bertawaf di Baitul Ma'mur. Jadi dengan berpindahnya arah kiblat manusia zaman sebelum Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa itu ke Baitullah tu menunjukkan arah yang sama sebagaimana malaikat itu bertawaf di atas Baitul Ma'mur, mereka bertawaf di tempat yang sama di Masjidil Haram. Begitulah arah kiblat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah tu. Yang dulu sempurna zaman tersebut. Yang ni sempurna zaman kita. Ada perbezaan. Nampak kan? Contoh paling lain lah yang kita nak bicarakan sedikit berkaitan dengan perbezaan itu. Sebelum zaman Nabi Muhammad kedatangan Islam, apabila terkena dengan najis mughallazah zaman dulu, kalau pada pakaian kena gunting tuan-tuan. Sekarang cukup sekadar kita sama. Buatnya kata orang kalau kena seluar jin butang merah 501 najis mughallazah gunting toyak tuan. Beli mahal-mahal kena najis mughallazah gunting. Jobah bawa balik. Bawa Mesir, bawa balik daripada Mekah. Orang bagi hadiah mahal, kain elok-elok, terkena najis mughallazah. Contoh, gunting. Dah. Cukup sekadar di sama. Maknanya perbezaan di antara syariat dulu dengan syariat sekarang. Ini satu tajuk tuan-tuan. Kita belum lagi membicarakan masalah akidah. Kita belum lagi membicarakan masalah akhlak. Kita belum lagi membicarakan masalah tajuk yang kita duk muzakarahkan sekarang ni, asyratul qiyamah. Apa beza umat dulu dengan umat sekarang? Ini kita nak bawa ni tuan-tuan supaya kita faham betul-betul. Kita datang masjid surau ni, tak kira kat sini ke tempat lainnya, datang ni tanggungjawab kita bukan sekadar mengisi masa lapang tuan-tuan. Tak. Talaqi tu, belajar betul untuk diamalkan dan disebarkan kepada orang yang tidak hadir dalam masjid-masjid surau. Janganlah balik sekarang, bang, ustaz ngajar apa tadi? Siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka, wallahu a'lam. Kejap dah habis. Sejam tu bang. Lebih kurang itulah kata dia. Dah parah kan. Setiap kali kedatangan tuan-tuan dan perempuan ke masjid surau, sebarkan agama tu. Tak banyak sikit. Ini yang kata berat tadi ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Di mana pula kedudukan kita sikit lagi insya-Allah mempelajari tentang huru-hara hari kiamat ni. Besar tuan. Bukan maksud bila kita belajar huru-hara hari kiamat ni, mana tanda-tanda kiamat tak nampak pun ni. Bukan itu maksudnya. Kita akan muzakarahkan lagi insya-Allah pada sesi kuliah kita akan datang. Dia panggil sekarang mas'uliyah. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk belajar ini supaya kita sebarkan ilmu dan amalan ni kepada orang yang tidak hadir. Jadi ilmu ni tuan-tuan, naklah ditalaki kan. Bukan kita baca sendiri je betul-betul faham. Saya masih ingat lagi Syekh Husni Al-Gintingi rahimallahu taala anhu. Dah meninggal baru kalau perasan 2 minggu sudah. Syekh Husni Al-Gintingi Al-Husaini, bukan Genting tuan-tuan. Ni Gintingi di Indonesia. Muda lagi orangnya, 30-an tahun, lebih sikit. Dikatakan sanad yang tertinggi bab hadis di Nusantara ni. Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani pernah bertalaki dengan dia. Dia tak sebut kat mana. Syekh ngajar dia 24 jam non-stop. Yang ada depan-depan dia tu semua para asatidah semua. Syekh ngajar, asatidah duk talaki dengan Syekh Husni Al-Gintingi Al-Husaini ni. Ngajar, ustaz-ustaz tak larat dah. Pakat semua. Berpakat. Macam mana orang pakat, wallahualam. Saya tidur, kalau saya jaga, sebelah ni sambung, tidur pula. Sampai begitu tuan. Dah tak larat. Yang Syekh arwah ni kata, mengajar daripada malam sampai ke siang, sampai malam besok lagi. Masya Allah. Kita rebah tuan. Bukan kita tengok kitab tengok kita tuan. Tak larat kita. Di antara karamah lah yang kita boleh katakan, para alim ulama dah pun pergi dan mereka meninggalkan apa? Ilmu untuk kita talaki, paling kurang tidak daripada anak-anak muridnya lah. Syekh Husni Al-Ginti ni kata apa?
tidak seseorang itu faham ilmu agama melainkan apa yang difahami oleh tuan gurunya itu, itulah yang dia faham sebagaimana fahamnya tuan guru dia. Oh, berat kan? Kalau dia faham lain, tuan guru dia cakap lain, itu bukan faham namanya. Sebab itu ilmu itu perlu ditalaqi, tak boleh nak baca sendiri. Tambah pula kalau bahasa Arab tu lagi rebah. Saya pun tak faham semua. Kalau tuan-tuan faham semua, masya-Allah, hebat ya. Maknanya sama-samalah kita muzakarah istilahnya untuk merebut peluang yang ada ni untuk kita amalkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan asyratul al-qiyamah ni, yang saya jangkakan mungkin satu siri lagi atau dua siri lagi kita habis tajuk ni. Lepas tu kita akan buka balik, orang kata bagi nafas baru pula balik, supaya telah habis lebih kurang 8 bulan 7 bulan ni kita ketinggalan istilahnya dengan kuliah kita. Sama-sama kita fahami bagaimana untuk kita kembali balik menghayati bab huru-hara hari kiamat ni, untuk sama-sama kita amalkan. Paling kurang tidak Imam Muslim istilahnya dalam riwayatnya menganjurkan kepada kita daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan surah Al-Kahfi itu sendiri. Yang kita akan ulang balik insya-Allah taala. Apa pun yang terbaik dan benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan satu kelemahan di saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullaah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.